Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, pertama sekali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat keizinannya dan rahmatnya kita sama-sama dapat berkumpul menyatakan ukhuwah Islamiah kita bersama di dalam perkongsian majlis ilmu. Di antara tempat yang paling barakah ialah majlis ilmu, insya-Allah. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada pengurusi majlis iaitu Ustazah Fatimah di atas kata-kata aluannya sebentar tadi. Pertama sekali saya mohon maaf sekiranya sepanjang presentation ini kita buat bicara santai secara informal mungkin kerana perancangan awalnya memang perancangannya adalah pilot talk ni secara bicara santai. Okey. Perkenalan diri telah diutarakan, telah diberitahukan dan saya perkenalkan sekali lagi. Saya kalau jiran panggil saya jadi panggil saya Siti saja di sini, tak perlu panggil Puan ke, tak perlu panggil Ustazah, saya cukup perkenalan sebagai Siti saja di sini. Mungkin agak pelik kerana perkenalan dekat ID GM ni Fida Abdul. Ya, nama saya Siti Rafidah binti Haji Abdul. Jadi perkenalan di luar daripada kawasan Saintek Senai, orang panggil saya Fida. Kan? Dan saya guna nama untuk ketengahkan diri sebagai seorang kaunselor pun sebagai Ustazah Fida Abdul. Jadi kita di Jiranita, saya rasa beruntung, rasa berterima kasih kerana diberi kesempatan untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada malam ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada grup Jiranita kerana memberi kepercayaan dari sudut perkongsian ilmu untuk saya bagi apa yang saya tahu supaya kita dapat lebih pencerahan, lebih banyak input manfaat dari segi pendidikan dan inovasi untuk kemajuan anak-anak kita semua bersama. Okay. Di samping itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembangunan AJK Pembangunan Masjid Taman Saintek Senai kerana ini usaha kita bersama. Okay. Ini usaha kita bersama untuk sama-sama mengumpul dana bagi pembangunan masjid yang kita sama-sama usahakan untuk membangunnya. Okay, semoga usaha ini Allah berkati, usaha ini Allah nampak supaya dapat kita gunakan usaha ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik, tanpa membuang masa lagi. Okey, jom kita pergi kepada konsep apa yang kita nak dibualkan. Okey, tajuk yang diberikan ialah berkaitan anakku best friendku. Bila bicara pasal anak, bila ungkapkan pasal anakku best friendku, terungkap perkataan, kita dapat boleh bayangkan bagaimana rapatnya hubungan kita. Kalau kita bayangkan anakku best friendku, mesti dah bayangkan dia punya rapatnya hubungan, penuh kasih sayang, penuh perasaan percaya diri dengan anak dan ibu ayah, betul tak? Dan saya percaya kita semua mengharapkan begitu hubungan kita dengan anak-anak. Betul tak? Dan kita mengharapkan hubungan kita dengan anak ni bukan sekadar waktu dia kecil saja dia rapat dengan kita. Dan kita harapkan perkongsian, kepercayaan, kasih sayang ini bersambung sampailah dia tua sekalipun. Namun untuk mendapatkan istilah best friendku tu bersama dengan anak tu, kita tak boleh mengungkap sekadar kata-kata saja. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Perlukan pengorbanan, perlukan penelitian, perlukan teknik dan cara approach yang betul untuk kita pastikan anak-anak rasa dia comfort, dia secure dengan kita sebagai as a parent. Kan? Sebab kita berdepan dengan dunia yang sangat mencabar ibu-ibu semua. Kita akui, lagi-lagi dalam situasi sekarang, situasi pandemik, kan, kita berdepan dengan macam-macam benda, kejadian yang kita tak ingini, lagi-lagi berkaitan tentang hubungan mental, kesakitan mental yang kita hadapi. Okay, bukan kita tapi orang sekeliling kita. Okay, daripada pengalaman saya, izinkan saya sharing benda yang mungkin memberi manfaat dan memberi kesedaran kepada ibu-ibu. Okay, untuk pengetahuan ibu-ibu, based on apa yang pengalaman yang saya dapat daripada menjadi seorang kaunselor dan meneliti daripada sesi-sesi klien saya. Okay, saya punya expectation adalah melalui remaja dan parenting, dan sekiranya ada isu berkaitan masalah remaja memang akan merujuk kepada saya, insya-Allah. Jadi
Dan kebanyakan isu-isu yang dikaitkan dengan saya dan saya seliakan adalah berkaitan dinafikan banyak berkaitan isu kesihatan mental di kalangan remaja, di kesihatan mental. Dan paling benda yang tak boleh dinafikan dan tak boleh dipercayai kalau saya revealkan pada halayak ibu-ibu adalah yang mengalami kesihatan mental itu bukannya pelajar yang tak pandai, bukan pelajar yang bodoh, bukan pelajar yang bukan pelajar yang ke belakang, tetapi pelajar yang genius, pelajar yang IQ-nya di tahap yang tinggi. Pelajar yang cemerlang pembelajarannya, pelajar yang cemerlang dari sudut kurikulum dia. Tetapi pelajar itulah majoritinya mengalami mental illness, depression disorder, bipolar disorder. Okay, pengalaman saya sewaktu melaksanakan intern di salah sebuah sekolah yang integriti yang cemerlang, okay, saya melaksanakan dan saya membuat iklan untuk mengadakan seliaan sesi. Dan alangkah terkejutnya bila saya menerima pelajar yang majoritinya pelajar genius untuk menghadiri sesi. Sebab mereka rasa ada kepercayaan di situ dan mereka rasa benda yang terlalu lama mereka pendam. Sebab kronologi yang berlaku daripada backstory, daripada masa ketika childhood, daripada usia kecil. Jadi untuk menetapkan anakku best friendku, kita as a parent, as a mom, pernah tak kita tanya bagaimana cara kita memahami, cara kita tangkap anak kita dari sudut emosi, psikologi diorang, dari sudut sosiologi diorang. Sebab dunia sekarang ini banyak terdedah. Kita tak nafikan kita banyak terdedah dari sudut teknologi. Betul? Dari sudut teknologi lah macam-macam sumber masuk di dalam ideologi anak-anak kita. Jadi macam mana kita approach diri kita untuk memastikan anakku best friendku tu terikat sampailah ke besar. Jadi ini peranan kita bersama, bukan saya, sebab saya terpanggil untuk berkongsi benda yang sama sebab saya pun seorang ibu. Saya seorang ibu, saya seorang isteri, saya seorang guru yang berdepan dengan isu yang kita hadapi sekarang ini. Jadi besarlah harapan saya untuk program ini, kita fikirkan bersama, kita bagi kesedaran bersama untuk kita bergerak ke hadapan, memastikan cara dan teknik kita berada dalam landasan yang tepat dan betul. Okey? Baik. Pada perkongsian saya pada petang ini, sebenarnya perkongsian pada awal slot pertama adalah berkaitan tentang hadis Rasulullah SAW dan sedikit perkongsian daripada surah At-Tahrim ayat 6. Okey, izinkan saya membacakan sikit daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jelas daripada tafsiran surah At-Tahrim ayat yang ke-6 ini memberi penerangan kepada kita bagaimana Allah meminta kita sebagai ibu bapa yang ada iman, yang ada pemikiran yang jelas, rasional yang jelas untuk memastikan keturunan kita berada dalam keadaan selamat daripada bakaran api neraka. Jadi bakaran api neraka ni banyak penyebab dan asbab dia kita terjerumus dalam bakaran tersebut. Jadi wa na'udzubillahi min zalik, jauhkanlah kita termasuk daripada golongan tersebut. Okey, baik, seterusnya. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih berbicara. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ini jelas daripada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan setiap manusia ini dilahirkan oleh ibunya di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada para hamba-Nya, maka dia pun memberikan peringatan akan datangnya hari pembalasan. Pada waktu itu apa sahaja yang kita lakukan selama hidup di dunia akan ditanya oleh Allah tanpa ada yang bantu dan tidak ada pula yang mampu memberi syafaat maupun sesuap. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 48, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat pada hari itu. Seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya dan tidaklah mereka yang akan ditolong. Jadi keluarga kita ni tak ada siapa yang boleh tolong. Yang boleh membantu, mendidik, merawat, menjaga, melindungi, tak ada siapa. Orang sekeliling tak mampu membantu. Yang boleh membantu kita adalah kita, ahli kita sendiri. Diri kita sebagai ibu dan anak-anak sebagai pelindung kita, sebagai saham kita di akhirat. Sebab tu ibu-ibu
punca kebahagiaan dalam rumah tangga adalah ibunya sendiri. Kalau ibu dia seorang yang positif, ibulah seorang tunggak kepada kebahagiaan, insya-Allah ahli keluarga juga akan merasa bahagia. Tapi untuk melahirkan perasaan bahagia, untuk membangunkan perasaan bahagia bukan sekadar ungkapan kata-kata ibu-ibu. Betul tak? Jadi ia perlukan pengorbanan dari segi sudut approach kita terhadap didikan anak-anak. Bagaimana approach kita itu memainkan pembentukan dan corak anak-anak dalam mentarbiah diri sepanjang kehidupan. Itu yang kita nak belajar, insya-Allah sama-sama perkongsian ini, supaya kita ambil apa yang dapat memberi manfaat sebagai dalam perkongsian ini, supaya sama-sama membimbing dan menjaga kita punya keturunan dengan sebaik yang mungkin. Okey, baik, saya skip benda yang tak sepatutnya. Okey. Baik, bawah tajuk anakku best friendku ini, insya-Allah saya akan cuba ketengahkan. Pertama sekali ialah kita nak kenal pasti dulu. Bagaimana kita nak pastikan anak kita tu sentiasa menjadi best friend kita forever. Sampai bila-bila. Tak nak sampai kat dunia je. Impian kita adalah di akhirat sana. Negara abadi sana. Impian kita di hereafter sana. Kan? Kita nak pastikan best friend tu dia memastikan dia boleh menjadi buah saham kita di akhirat. Itu yang penting. Jadi untuk pastikan dia menjadi buah saham, kita kena pastikan juga cara kita mencorak dia, cara kita mendidik dia, cara kita approach didikan terhadap diri dia. Itu mainkan peranan dalam memastikan tahap didikan anak-anak ini terjamin dan membawa kita kepada saham akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tajuk yang kedua mungkin saya akan menampilkan suri teladan yang baik. Dalam konsep ni pun saya akan kupas sedikit tajuk-tajuk inti dia. Seterusnya mencari waktu yang tepat dalam memberikan arahan, bersikap adil dalam menyamakan pemberian untuk anak. Kita sedia maklum anak kita mungkin Allah kurniakan beberapa orang anak yang kita rasa ada terlebih sifat kasih pilih kasihnya. Betul tak? Jadi mungkin dekat situ kita boleh approach untuk memastikan kita bersikap adil dalam pemberian sama rata anak-anak. Seterusnya menunaikan hak anak-anak. Anak pun ada hak. Kita menyatakan diri kita je ada hak sebagai seorang ibu. Bukan menyatakan diri suami je ada hak sebagai seorang ayah. Anak pun ada hak. Ada hak dia yang pasti dia akan persoalkan sekiranya kita punya didikan, kita punya approach pada dia tak menghasilkan buahnya, tak menghasilkan kejayaannya, dan dia akan ditakuti nanti di akhirat nanti haknya dituntut oleh kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Okey, yang seterusnya doa. Hijab yang tak ada hijab. Orang kata doa Nabi kata tak ada hijab doa ibu bapa ni. Terangkat terus oleh Allah dengan doa-doa yang baik. Okey. Baik, jom kita fokus kepada Kita ada slide ke? Ada? Tak nampak ini. Slide tak bergerak. Allah, sorry. Sebab tak salah tukar slide. Okey, baik. Pertama, kita nak kena pasti tahap didikan anak-anak. Di mana tahap didikan anak-anak? Ini memang saya akui, semua ibu bapa telah didedahkan dengan pengetahuan ini, iaitu tahap yang kita ketahui, yang kita dedahkan, ilmu telah didedahkan dengan daripada permulaan 0 hingga 6 tahun. Kalau ikut dari sudut psikologi, ilmu psikologi, 0 hingga 6 tahun inilah ilmu dipanggil sebagai golden age. Umur emas anak-anak. Kerana di waktu umur inilah segala bentuk tiruan copy paste yang dihasilkan oleh ibu ayah ditiru bulat-bulat oleh anak. So waktu inilah sebab itulah Nabi tekankan. Kenapa Nabi tekankan waktu 0 hingga 6 tahun diterapkan hendaklah kita banyak bergurau dan membelai mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana haiwan menjaga anaknya, dipeluk-peluk, dicium-cium, digomos-gomos pada usia ketika ini. Sebab ikut psikologi barat memang 0 hingga 6 tahun apa yang kajian daripada apa yang Nabi perintahkan ini memang diakui oleh kajian barat. Dikata 0 hingga 6 tahun ini adalah umur golden age. Umur emas anak. Ketika inilah anak mula mendidik jati diri yang tanpa kita sedar. Walaupun kita tahu pada usia 0 hingga 2 tahun, dia masih lagi terawang-awangan nak mencari identiti, mencari meneroka dunia. Betul tak? Mencari pembendaraan kata dari segi percakapan, dari segi perbuatan, nak mula bertatih, berjalan. Namun daripada cara kita approach, melayan mereka dari segi bentuk kasih sayang itu, mainkan peranan.
bagaimana fasah ini memainkan peranan dalam membentuk copy paste atau imitate dalam sikap kita. Okey, dalam fasa ini adalah fasa perkembangan. Fasa perkembangan daripada fasa meroka dunia. Kita akui, kita pernah dengar usia tantrum 2 hingga 4 tahun. Betul tak? Ketika usia 2 tantrum ni lah, semua ibu saya percaya melalui fasa ini. Bagaimana kita terpaksa berdepan dengan kerana anak-anak yang kadang-kadang kita tak mampu nak menahan sabar. Kan? Tak mampu nak menterjemahkan dengan kata-kata punya geramnya rasa. Tapi sedar tak, ketika inilah ujian yang dia nak tengok pada kita, bagaimana kesabaran ibu dia, bagaimana kesabaran ibu ayahnya dalam memastikan dia punya keperluan tu dipenuhi. Dalam masa yang sama, tanpa kita sedar, Allah tengah mentarbiah diri kita. Allah mentarbiah diri kita macam mana kita meletakkan konsep kasih sayang dalam mentarbiah umur anak ketika ini. Untuk pengetahuan ibu-ibu, sepanjang pengetahuan saya, pendidikan kanak-kanak ketika ini adalah melalui permainan. Okay, melalui permainan. Sebab itulah normal sebagai seorang anak-anak daripada 0 hingga 6 tahun ini diajar melalui cara bermain. Sebab itulah bila anak-anak disekat dia punya fitrah dia, iaitu bermain, dia akan meluahkan dan dia akan expose diri dia dengan cara yang tidak sepatutnya. Contohnya, memang fitrah dia berlari-lari, fitrah dia memanjat-manjat, fitrah dia lempar apa yang sepatutnya dia rasa dia nak buat. Sebab dalam ketika itu kita meletakkan kita punya tahap kesabaran itu di luar batasan. Maksudnya kita meletakkan kemarahan anak tu sebagai satu simbolik untuk kita marah. Okay, dan kat situ menunjukkan kita punya tahap kesabaran yang rendah. Dan dalam masa yang sama, tanpa kita sedar, bila kita mempamerkan sikap yang begitu rupa, anak meniru gaya kita. Bila kita kurang sabar dalam mendidik anak tersebut, anak meniru gaya kita. Anak meniru, kita menjerit, anak menjerit, kita expose dengan cara berdendam, dia akan berdendam. Berdendam macam mana? Contohnya bergaduh-gaduh adik-beradik dan pastinya kita akan rasa kita akan backing adik daripada abang. Betul tak? Dalam masa yang sama, tanpa kita sedar, kita mengajar satu konsep dendam terhadap anak. Sebab ibu-ibu kena tanam dalam mindset 0 hingga 6 tahun ni golden age yang dia meniru segala bentuk dan dia meniru segala bentuk penerimaan yang datang pada diri dia. Walaupun ketika itu dia dah tahap umur 6 tahun. Penting waktu ketika ini diserapkan dengan nilai-nilai murni. Contohnya 3 words magics. Terima kasih, say sorry bila buat salah. Okay, lepas tu say what? Sorry, thank you, help, tolong. Ungkapkan perkataan itu tolong bila rasa perlukan bantuan daripada seseorang. Ucapkan perkataan-perkataan yang rasa diri dia rasa dihargai. Budak, jangan cakap budak, kita sendiri pun bila dipuji suka, seronok. Betul? Betul lagi kanak-kanak yang 0 hingga 6 tahun. Lagi dipuji, lagi dia rasa keyakinan diri dia tinggi. Lagi dia rasa diri dihargai. Lagi dia rasa diri dia nak buat, berkobar-kobar nak buat sesuatu benda yang ibu dia suka nampak hasil daripada pujian yang dia dapat. Okay? Dan bagaimana pula bentuk teguran kita terhadap diri dia? Bentuk konten komunikasi kita dengan dia. Pada 0 hingga 6 tahun itu, jelas tak, waktu inilah kita perlukan banyak sesi konten yang penuh bermakna. Apa maksud makna kat sini? Dari segi eye contact kita, dari segi lutut bertemu lutut dengan dia, dari segi konteks words yang kita gunakan terhadap diri dia. Perasan tak? Kadang-kadang tanpa kita sedar, kita rasa kita berbual biasa je dengan suami kita sebelah, kan? Tapi anak tengok, kan? Kadang-kadang dengan cara kita berkomunikasi dengan suami tu, walaupun kita rasa macam perbualan biasa, tapi anak terus serap dan dia menggunakan perbualan itu pada harian biasa dia. Dan kita menerimanya dalam keadaan yang tak selesa. Contohnya, kita berkomunikasi dengan suami, kalau kita berkomunikasi dengan suami dalam keadaan baik, anak akan menerima dalam keadaan baik lah. Tapi begitu juga sebaliknya. Tapi bila anak tiru gaya kita pula tantrum, kita pula jadi marah, kita pula jadi tak boleh menerima. Tapi sampai kita sedar, dia meniru gaya kita.
yang lupa kita nak letakkan mindset tu pada dalam pemikiran kita. Sebab golden age ni lah punca kepada kebanyakan kanak-kanak kurang untuk pergi ke tahap yang kedua. Dia kurang dia punya asahan ataupun ketajaman polish dia untuk serapkan nilai-nilai mudi ke tahap kedua tu dia jadi semakin kurang. Bila di usia golden age-nya dia tak dapat dipenuhi. Sebab itulah saya saran kepada ibu-ibu semua yang saya kasihi kerana Allah, pada usia saya pun menasihati diri saya juga yang banyak kelemahan dari segi didikan, yang banyak kelemahan dari segi perbicaraan dengan anak-anak pun sendiri. Tapi kita sama mengingati pada 0 hingga 6 inilah usia yang paling banyak anak-anak perlu dibelai, perlu dilontarkan dengan kasih sayang. Lantaklah orang kata manjanya anak kau ni, okay? Lantak, terpulang nak cakap apa sebab ini anak kita. Kita yang bertanggungjawab terhadap diri dia. Sebab percaya tak ibu-ibu saya cakap, sepanjang pengalaman saya sebagai kaunselor mendidik anak ketika berdepan dengan keadaan isu-isu kanak-kanak, isu-isu sosial daripada kanak-kanak sendiri daripada umur 7 hingga 10 tahun. Okay, ini pengalaman yang benar, kisah benar. Okay, di mana usia 8 tahun dah didedahkan dengan hubungan seksual. Dah pegang anggota badan kawan-kawan perempuan dengan selamba, dah pandai menggunakan kata-kata yang makian. Itu tak orang kata apa, dia kebiasaan lah kan dia waktu sekarang ni. Tapi yang peliknya bila gunakan unsur seksual, dia dah pandai menggunakan unsur seksual dalam sosialiti dia. Maksudnya dia menggunakan perkataan unsur-unsur seks tu dalam perbualan dia dan disambut baik oleh kawan-kawan sekeliling dia. Ibu-ibu rasa benda tu benda yang normal ke? Dan sebagai seorang guru dan ibu yang menerima, yang berhadapan dengan situasi itu, saya rasa itu satu benda yang patut kita tegah dan patut kita kaji dan teroka apa punca. Dan bila dipanggil untuk buat selian sesi dan memang terbukti pada bila saya teroka usia 0 hingga 6 tahun golden age dia tak dipenuhi dengan fitrah kasih sayang. Dan ini hasil yang dapati. Dan kajian terbukti, memang semua kajian terbukti menunjukkan bahawa bila golden age anak 0 hingga 6 tahun ini tak dipenuhi dengan sifat fitrah kasih sayang, dia akan menunjukkan jati diri yang luar daripada kebiasaan fitrah Islam kendaki. Okay, untuk pergi ke tahap kedua tu dia agak susah. Okay, selain itu pada usia golden age ni apa yang perlu kita terapkan? Kalau kita sebagai orang Islam tak dinafikanlah unsur Islam, unsur kepribadian Islam tu perlu diterapkan. Akidah, dari sudut akidah. Okay, macam mana usia 0 hingga 6 tahun ni kita nak terapkan? Akidah ni benda yang orang kata apa, perlukan pemahaman yang tajam, perlukan pemahaman yang tinggi, betul tak? Tapi cukup pada usia ketika ini kita tekankan cara akidah yang cukup santai. Contohnya macam okey, bila nampak benda, bila cantik apa kita sebut? Alhamdulillah. Bila sedawa apa kita sebut? Alhamdulillah. Bila nampak benda yang terkejut apa kita cakap? Allahu Akbar. Okay, benda itu benda yang tanpa kita sedar dia mainkan akidah dia dalam lenggok kehidupan yang kita dalam separa sedar. Dan dia bermakna walaupun dia tak faham apa yang kita cuba sampaikan, tapi bila dia dah sebati, dia cuba terapkan dalam kehidupan dia, dia automatik menjadi kebiasaan. Contohnya macam baca doa sebelum makan. Kan? Bila kita dah terap, pada permulaan ni memang berulang-ulang kali pengulangan peringatan tu kena diingatkan. Tapi endingnya pengulangan itu berbuahkan hasil bila mana dia dapat ingat dan dia aplikasikan tanpa disuruh. Sebab dia copy paste apa tindakan dan sikap kita. Sebab tu as a parent kita memang kena usaha untuk letakkan tanggungjawab approach diri kita, tunjuk yang terbaik kepada anak. Dari segi konteks perkataan, dari segi konteks language, body language, dari segi pelukan, belayan dan sentuhan sekalipun. Okey? Okey, seterusnya. Yang ketiga, dalam membentuk perasaan pada anak. Membentuk perasaan pada anak. Walaupun dia rasa dia abang, dia terasa tidak terabai sedikit pun. Pada tahap ini penting untuk rasakan penerapan nilai perasaan disayangi oleh anak-anak.
Anak-anak rasa ada nilai. Aku ni walaupun aku abang, walaupun aku ramai adik-beradik, walaupun aku ramai kakak abang semua, tapi aku ada nilai, ada ayah aku sayang aku. Sifat secure dalam diri itu ditanamkan. Maksudnya perasaan sayang itu tidak berbolak bagi pada ketika ini. Dia akan rasa ibu dia menghargai dia dalam bentuk apa juga. Dalam bentuk apa juga pujian, dalam bentuk apa juga teguran, peneguhan, dia rasa diri disayangi. Okey, kita harap sama-samalah kita membentuk perasaan anak supaya rasa dihargai. Okey, yang seterusnya cuba ajar pada anak usia tahap 1 ini part privacy. Dalam unsur gangguan dalam unsur seksualiti kanak-kanak perlu tak diterapkan pada usia kini 0 hingga 6 tahun ni? Perlu. Bila berdepan dengan dunia sekarang, perlu sangat diperingatkan kepada anak-anak ini tentang part privacy dia. Bagaimana tindakan dia, apa ungkapan dia sepatut dilafazkan bila orang sentuh part privacy. Apa part privacy anak-anak? Mulut. Cakap dengan anak, jangan bagi orang cium mulut kita sesuka hati. Pesan pada anak kita, bila orang pegang mulut kita, sentuh mulut kita, apatah lagi cium mulut kita, cakap no ataupun lari pada orang yang dirasa boleh dipercayai. Ataupun dia jerit. Pesan pada anak, ajar pada begitu. Sebab berlaku benda yang tidak diingini bila mana klien sumbang mahram saya, bila mana dia rasa hubungan dia dengan anak rasa bila ayah sentuh, bila abang sentuh benda yang kebiasaan. No, kita kena ajar anak walaupun bagaimana rapat pun hubungan dia dengan ayah, dengan abang, kita kena tekan kepada anak benda-benda part-part privacy yang tak boleh disentuh walaupun ada hubungan darah. Walaupun ayah sendiri, walaupun abang sendiri, walaupun adik sendiri yang berlainan jantina. Tak boleh sentuh bibir, tak boleh sentuh punggung, tak boleh sentuh dada, tak boleh sentuh faraj ataupun zakar, dan satu lagi tak boleh sentuh pinggang. Sebutkan anak 5 part privacy seksualiti normal manusia yang kita kena ajar daripada usia 0 hingga 6 ni lah untuk memastikan dia alert tentang perkara-perkara ini. Sebab benda ni berlaku tak? Berlaku ibu-ibu pada usia 6 tahun anak-anak telah didedahkan dengan unsur-unsur lucah dan cuba mengaplikasikan unsur lucah pada kawannya sendiri. Di peringkat mana? Di peringkat tadika lah. Cek benda reality ibu-ibu. Reality berlaku. Jadi kita tak nak benda ni berlaku pada keturunan kita. Usaha untuk sentiasa pastikan pada anak-anak kita jaga 5 part privacy ini untuk memastikan dia tak bagi orang luar walaupun ayah dan abang adik dia lelaki untuk menyentuh anggota-anggota part privacy ini. Okay, supaya didikan awal ini menyelamatkan dia dan mengajar dia tentang bagaimana untuk mengawal dan menjaga diri sebaiknya. Okay, seterusnya membina kepercayaan diri terhadap Allah dan Nabi. Penting tak waktu ketika usia 0 hingga 6 tahun ni diajar tentang pendidikan tentang Nabi dan Rasul? Wajib, sangat penting. Kerana di sinilah permulaan kepercayaan jati diri, teguhan diri, nilai diri dibentuk, moral diri dibentuk. Bagaimana? Dengan cara ibu ayah kena laksanakan dulu. Terapan solat berjemaah di rumah. Minta maaf ibu ayah ibu-ibu, okay, kajian membuktikan bahawa anak-anak remaja yang hilang moral diri, yang hilang rasa kewajipan solat itu tak penting, rasa asas fardu ain itu di tahap yang rendah, bila mana dia rasa daripada awal didikan dia daripada kecil dia tak dapat benda itu. Okay, 95% kajian membuktikan anak-anak remaja yang menganggap solat itu sebagai satu benda yang remeh, benda yang tak penting adalah kerana background golden age dia tak dipenuhi dengan sebaiknya. Walaupun ketika 0-6 tahun itu tak menjadi kewajipan pada dia untuk melaksanakan solat, tetapi dia melihat daripada ibu dan ayahnya, penerapan ibu dan ayah dia melalui penglihatan. Sebab itulah saya tekankan kat sini, pada golden age ni lah pelbagai unsur kita masukkan kepada pemikiran ideologi anak-anak tanpa kita sedar. Dia orang kalau kajian kalau saya psikologi dia panggil unconscious mind. Unconscious mind anak-anak diterapkan tanpa kita sedar.
penilaian kita, cara kita bercakap, cara kita menghargai dia, pandangan mata kita pada dia, cara kita menyelesaikan konflik, itu semua ditiru oleh anak-anak. Sangat penting untuk kita memastikan kita tahu macam mana nak approach anak-anak ketika usia 0 hingga 6 tahun. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ui, banyak betul. Rasanya kita bagi Ustazah Siti ni. Saya nak tanya juga lah. Abang Siti je lah Kak. Okey. Apa PKP ni kan, kita banyak didengari dengan benda-benda yang menakutkan seperti sumbang mahram, rogol bawa anak-anak yang bawah umur lah kan. Menyeramkan. Kadang-kadang kita pun dengar jiran-jiran kita memukul anak. Yelah, saya pun dalam keadaan stres jugalah sebab kita hidup di dalam kawasan yang betul-betul di dalam rumah aja. Boleh ke Siti terangkan lagi lanjut tentang part-part yang tadi tu yang Siti cakap tu, mulut tu saya memang first time dengar. Boleh tak terangkan lebih lanjut? Terangkan macam mana tu Kak? Maksudnya dari segi sentuhan yang perlu dan sentuhan yang tak perlu kepada anak-anak. Okay, good question. Okay, contohnya macam cium. Okay, kenapa cium dekat mulut ni tak boleh? Sebab kalau ikut kajian, mulut ini memberi rangsangan kepada yang menerima dan yang memberi rangsangan. Sebab tu mulut is a part of privacy. Okay, begitu juga dengan 5 part privacy yang saya maklumkan tadi. 5 part privacy: mulut, zakar atau faraj, pinggang, pinggul. 5 part privacy yang perlu dimention oleh ibu ayah untuk terapkan nilai supaya jangan sentuh. Sebab apa? 5 part privacy inilah yang memberi rangsangan semula jadi. Memberi rangsangan semula jadi untuk dia bertindak balas. Sebab kajian membuktikan bahawa kanak-kanak usia 8 hingga 9 tahun telah balir sebelum usia balir. Kerana telah diterapkan dengan nilai-nilai seksualiti dari awal pendidikan umur dia. Didedahkan dengan unsur-unsur dia. Kanak-kanak ni untuk pengetahuan semua, 0 hingga 6 ni dia curious, dia suka bertanya-tanya dan ingin tahu. Dan perasaan ingin tahu itu tidak disambut baik oleh parents. Contohnya, bila anak tanya, contoh lagi-lagi part dia kena asingkan tidur. Macam saya sendiri mengalami proses itu. Okay, kenapa kena tidur asing? Kenapa tak boleh tidur sama dengan ibu dan ayah? Dan kita as a parent, apa yang perlu kita jawab? Adakah kita nak mengabaikan dan kita anggap benda tak penting untuk kita jawab? No. Kita perlu jawab dengan cara yang rasional yang dia boleh terima pada usia dia. Dan kita kena terapkan nilai akidah dari sudut agama kita, Islam dan cintakan Nabi. Kena terapkan apa itu sunnah, apa itu yang Allah ajar, kenapa kena asingkan tidur, apa sebab kena asingkan tidur. Walaupun usia ketika itu dia rasa okey, dia terima, tapi dia rasa dia tak faham. Tapi perlu diterapkan berulang-ulang kali. Repetition tu pasti berlaku pada usia 0 hingga 6 tahun. Okay, penting. Okay, dan kena ingat kenapa part mulut ini, macam saya cakap tadi, part mulut ini adalah rangsangan, memberi rangsangan. Kenapa pipi, dahi tak memberi rangsangan? Tak memberi rangsangan sebab ia telah dibuktikan oleh kajian. Sekarang kalau rangsangan, kalau di pipi hanya memberi sentuhan kasih sayang sahaja. Begitu juga di dahi. Tetapi berbeza pada rangsangan di bibir. Kerana seksualiti terangsang dengan sendirinya bila berada di bibir. Jelas Jadi penting untuk ibu-ibu jelaskan kepada anak supaya pastikan mereka letakkan part-part privacy ni untuk cakap tidak ataupun pergi kepada orang yang bertanggungjawab untuk memastikan, untuk memberitahu supaya part-part yang sepatutnya dia tak boleh usik, dia kena maklumkan kepada orang yang dipercayai. Okay? Menjawab tak Kak Syafrinas? Alright, mantap. Okay. Satu lagi pasal yang sekarang kita belajar guna visual online dan sebagainya. Itu kita macam susah sikit nak sekat gadget. Okay. Kadang-kadang dia punya iklan terkeluar sekali kan. Itu memberi rangsangan kepada yang budak-budak bawah umur ni juga. Betul. Tadi nafikan. Gadget sangat gadget sekarang menjadi alat yang sangat penting. Betul tak? Tadi nafikan. Pada usia 0 hingga 6 tahun ini, kita tidak menyatakan benda tu haram. Tidak menyatakan benda haram. Tetapi kita kena jadi ibu ayah yang bijak untuk memastikan ada limitasi masa dalam penggunaan gadget tersebut.
Limitasi masa, ada rule dia. Sebab ketika usia hingga 6 tahun ini, walaupun kita kena penuhi dengan kasih sayang, tidak bermaksud kita kena penuhi apa permintaan dia, apa kehendak dia. Jadi ketika ini juga penting untuk kita terapkan dan membetulkan kesalahan dia walaupun kita disuruh, diperintahkan untuk menjaga ataupun memberi kasih sayang sepenuhnya. Tetap kena, walaupun ada silap, walaupun ada salah, dia tetap kena diberi peneguhan tetapi dengan cara yang penuh berhikmah. Contohnya, bila ada kesilapan dia memberontak. Contohnya kita tarik handset kan. Okay? Biasa budak sekarang kan, kita tarik situasi yang sinonim yang berlaku, kita tarik handset dia mengamuk. Okay, bagaimana cara kita nak mengurangkan tantrum yang dia alami? Okay, sebagai ibu, mungkin kita berbagai approach yang boleh kita gunakan. Salah satunya adalah mungkin kita biarkan dulu tantrum dia tenang. Dalam masa yang sama, bila dah tenang, panggil dia, peluk dia dan bagi eye contact mata ke mata dan kita punya kedudukan. Kedudukan semasa kita berkomunikasi dengan dia, rendahkan. Maksud rendah, maksudnya selari daripada ketinggian dia. Jangan kita bercakap dia kat bawah, itu tak sampai. Objektif tak tercapai. Jadi benda itu memang tak, gadget ni tak boleh jadi benda yang haram. Benda yang kena explore tetapi ada limitasi. Maksudnya daripada 0 hingga 6 tahun ini tak sesuai lah kalau dia didedahkan dengan tempoh yang cukup panjang. Contohnya nak bagi dia senyap, kita bagi je anak-anak tu gadget. Okay, tak sesuai lah. Ada limitasi, ada penggunaan yang sesuai. Contohnya kita bagi dia nak explore tapi ada kadar limitasi. Contoh masa yang sesuai bagi dia mungkin dalam setengah jam, 45 minit. Tetapi dalam masa yang sama ada pantauan. Pantauan. Ibu-ibu pun kena bijak IT ya. Kena bijak IT, kena pastikan tahu macam mana nak tengok history anak-anak tengok. Kan ada kan dekat application tu kan, history apa dia punya search web yang telah dia tengok. Kena pandai, kena tahu, kena ambil tahu. Bukan tak nak ambil tahu, kena ambil tahu untuk keselamatan anak-anak sendiri. Okey? Jelas? Okey, baik. Jadi saya harap pada tahap 1 ni ada lagi tak? Jadi saya haraplah dari segi unsur penggunaan gadget memang kita tak boleh katakan haram pada anak-anak ini. Dia perlu juga diberi pendedahan, perlu juga explore. Tapi dalam penggunaan dan dalam penggunaan limitasi masa yang terhad dan ada rule. Rule-nya macam mana? Maksudnya kena tetapkan daripada dia. Kalau buat kerja, kalau bantu ibu buat macam ni, ibu kasih masa, kasih belajar, kasih tengok. Tapi masa ni macam ni je. Tapi dengan syarat nak pergi tengok kena minta izin. Maksudnya ada rule. Kita bagi dalam penuh nilai berhikmah, penuh nilai kasih sayang, tapi dalam masa yang sama kita mendidik dia untuk meletakkan bukan semua benda dia boleh dapat dengan mudah. Ada rule dan ada kerjasama dari sudut bantuan, dari sudut penghargaan. Okey, boleh tengok tapi dalam masa yang sama jaga adik baik, buat tak bergaduh, melayani adik dengan cara baik, adik pun melayani abang dengan cara baik. Maksudnya cari kawan, jadi kawan dan dalam masa yang sama. Benda ni penting. Bila anak buat baik, ibu rajinkanlah ungkap terima kasih. Rajinlah ungkap perkataan ibu rasa bangga anak-anak ibu macam ni. Ibu rasa beruntungnya memiliki anak-anak yang begini. Ibu rasa seronoknya anak-anak ibu berbaik hati. Ibu rasa seronoknya anak-anak ibu saling berkasih sayang. Percayalah ibu-ibu, perkataan yang ibu-ibu ungkapkan itu dalam masa tak sedar dia memberi impak kepada emosi anak-anak. Emosi anak-anak macam mana? Dia lebih menghargai adik dia lebih menghargai sifat nilai kasih sayang dalam sebuah keluarga. Dia diterapkan tanpa dia sedar, unconscious mind, dia disedarkan dan dia diberi terapkan tanpa dia sedar. Sebab benda tu repetition, berulang-ulang kita cakap dalam sudut keikhlasan kita sebagai seorang ibu dan tanpa kita sedar, sebenarnya words kita itu adalah menterbalik kepada diri kita. Apa baik yang kita cakap, kullu kalam ad-doa kan? Setiap kata-kata adalah doa. Jadi pastikan ibu-ibu sentiasa menghargai anak-anak. Walaupun benda tu nampak macam simple aja dibuat baik tu. Kan? Benda simple aja. Contohnya macam dia tolong kita ambil cawan. Simple aje. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Bangganya ibu dengan anak ibu ni. Terima kasih tolong Umi. Ya Allah, jadikan aku yang soleh. Doa, mendoakan di depan dia, dia akan rasa tersentuhnya hati. Percayalah.
Kadang-kadang penilaian ini sebenarnya perkataan ini kita rasa macam klise, macam biasa-biasa je, macam perlu ke kita buat? Perlu ibu-ibu. Tanpa kita sedar benda ni lah mainkan peranan dalam pembentukan moral dan jati diri dia, dalam memberi impact EQ dia, dalam memberi EQ dalam dalaman. Sebab kita perasan anak kita tanpa kita sedar kita bekerja-kejar untuk pastikan IQ anak kita tinggi. IQ anak kita di tahap yang tinggi, IQ anak kita anak kita mesti pandai membaca, anak kita mesti pandai menulis, anak kita mesti pandai mengira. Tanpa kita terapkan dengan nilai EQ dalaman, ia tak membantu untuk membentuk anak tersebut jadi anak yang hebat. Ini di antara perkongsian saya untuk tahap 1 baru lahir sehingga memayis. Allah, sebenarnya banyak lagi kan? Tak sampai lagi kepada tahap 2, tahap 3, tahap 4. Masa sangat mencemburi kita. Dah sampai kepada 9.50 dah, ya Allah. Bercakap-cakap lah, kita sambung. Kita sambung lagi, okey? Jadi saya harap sangat perkongsian ini dapat ada sustainable. Maksudnya perkongsian ibu ni sangat dapat dikaitkan pada masa-masa akan datang, dan kita akan stay tune untuk next program, next setiap hari Jumaat. Okey? Jadi perkongsian ni cukup setakat ini. Kita akan pergi pada minggu depan untuk tahap yang kedua. Jadi saya mohon maaf sekiranya salah silap, terkasar bahasa, terguris kata, mungkin sebab ada perkongsian yang words yang mengguriskan hati. Saya mohon maaf sebab saya pun kilaf, saya pun lemah, saya pun banyak aibnya, banyak salahnya. Yang hebat, yang terbaik semua datang daripada Allah. Dan saya banyak kesilapan, kekurangan, semua memang datang daripada saya. Bulu kalam, semua apa yang baik semua datang daripada Allah, dan apa yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada Siti atas penyampaian ilmu perkongsian sebentar tadi. Nampaknya semua orang teruja sebab kita semua ada anak, jadi dan kebanyakan anak-anak kita dia semua dalam lingkungan umur ni tahap 1, jadi excited dia lain lah kan. Dan ingin saya ulang semula satu tips yang tadi Siti kongsikan tentang cara untuk menguruskan tantrum anak-anak tu. Bagus, itu ilmu tu. Maknanya saya pernah baca juga sebelum ni. Ni Siti sebut lagi sekali, maknanya benda tu betul lah kan. Apabila kita berkomunikasi dengan anak, selepas anak tu slow down tantrum tu, kita kena lebih rendah daripada anak. Tak boleh lebih tinggi. Bila umpama kita cuba nak mendengar apa yang dia nak cakap, kita bagi dia peluang. Kadang-kadang anak ni sebenarnya dia jadi apa? Dia jadi nakal sikit tu sebab kita tak bagi peluang nak mendengar apa benda dia nak cakap kan. InsyaAllah kita terapkan pada anak-anak kita lah selepas ni, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang baik, taat perintah Allah dan berjaya dunia akhirat insya-Allah. Okey, kalau nak buka soalan, ada ke siapa-siapa yang nak bertanya lagi soalan? Kita boleh ambil 2-3 minit lagi, ada tak sesiapa nak tanya soalan berkenaan dengan tahap 1 ni? Jika ada, saya bagi peluang. Silakan. Ada? Boleh terus je tanya, buka mikrofon boleh bertanya. Ada ke? Saya ada nak tanya? Assalamualaikum Kak Siti. Alfia. Ya, Fia, teruskan. Okey, Kak Siti nak tanyalah, contohlah anak kita ni nangis kan. So ketika anak kita nangis, adakah waktu yang sesuai untuk kita pujuk waktu tu juga, ataupun kita biarkan dulu dia nangis beberapa seketika baru kita pujuk balik? Okay. So apa cadangan Kak Siti lah? Biasalah kan anak nangis tu biasa, normal lah kan. Tapi kadang kita pun nangis memanjang pun tiba-tiba kita angin kan. Tapi bila dengar perkongsian daripada Kak Siti lah, rasa macam Allahu Akbar, banyaknya kekurangan kita ni kan. Sama je kita. Ujian Allah bagi kepada ibu-ibu ni memang kesabaran yang paling tinggi, betul tak? So macam mana untuk kita nak supaya anak ni dengar cakap kita kan. Bila dia nangis, kita pun pujuk makin dia punya tu makin ego dia makin tinggi pula kan. So macam ni kita nak cool balik, macam kita nak caring dia balik, kita nak tunjuk yang kita sayang kat dia, macam itulah. Macam ni Kak Siti?
Okay, terima kasih Fia. Okay, perkongsian yang soalan yang baik. Sebenarnya berlaku pada kita semua, tak dinafikan, betul tak? Cuma cara pendekatan dan kita kena pastikan pertama untuk memastikan cara kita pujuk tu, kena pastikan satu pertamanya keperluan dia dulu. Tengok pada keperluan dia. Apa yang dia nak, apa yang menyebabkan dia tantrum, apa yang menyebabkan dia ngamuk. Contohnya, kadang-kadang tengok pada peringkat umur juga. Kalau misalnya baby, kita tahu fitrah dia ngamuk, mungkin ada satu keperluannya yang kita tak kumpulkan. Contohnya macam dia lapar ke, dia kurang tidur ke, dan berlaku juga pada usia 2 hingga 4 tahun. Dia kurang tidur, dia lapar, ada keperluan dia rasa dia tak diberi perhatian, ataupun dia rasa diri dia tak menampak ibu ayah dia kurang bagi perhatian kat dia, kurang bagi kasih sayang pada dia, mungkin salah satu faktor itu. Jadi cuba kenal pasti dulu. Pertama kenal pasti dulu kenapa. Okey, bila kita pertama memang nak tak nak, kita sebagai ibu memang kena muhasabah diri dulu. Kita nilai diri kita dulu. Ada waktu kita nak bagi layanan kepada anak tu, ada kurang tak? Dari segi kita, keperluan dia kita kurang tak nak bagi? Dari segi makan ke, keperluan tidur dia ke, keperluan kasih sayang ke? Sebenarnya anak-anak ni dia tantrum bukan dia kadang-kadang tanpa dia sedar dia tantrum. Kan? Dia dalam masa sama dia menguji kita. Tapi dalam masa yang sama dia nak mencari perhatian kita. Perhatian kita pun dia juga dalam waktu dia tantrum tu. Dia bertanda, kena pasti dulu apa yang dia nak. Jadi bila kita dapat kenal pasti, kita usahakan untuk pastikan ubah situation mood dia. Contohnya dalam keadaan dia mengamuk ketika itu juga, kita ubah keadaan dia. Contohnya kita bawa dia tukar suasana. Dia mengamuk ketika itu, kita bawa dia, dokong dia ke tempat lain. Kita ubah mood tempat dia. Contohnya kalau dia mengamuk di halayak ramai, kita ambil dia. Dia nak mengamuk lagi, tak apa, dia pastikan tempat tu tak ada orang. Ngamuklah. Dalam keadaan dia dah okey, penting macam body language dan konteks language tu penting, konteks body tu pun penting, kita tanya dia, apa yang sebenarnya anak tak puas hati ni. Contoh macam saya Riyad, apa yang Abayat tak puas hati sebenarnya? Apa yang sebenarnya terbuku kat hati Abayat? Apa yang ibu kurang? Cuba cakap. Tapi dalam masa yang sama, words kita tu pun mainkan peranan. Kita punya language ataupun intonasi waktu berkomunikasi tu mainkan peranan juga. Kita ni mengujuk ke ataupun makin keras. Kau nak apa ni? Tak habis-habis ngamuk malukan ibu. Tidaklah kan. Dalam masa yang sama kita pun ada ideologi yang perlu kita terap kepada anak-anak untuk pastikan dia rasa okey, ibu dengar apa yang aku nak cakap. Ibu ada ketika aku perlu sampaikan apa yang aku terbuku kat hati. Aku secure dengan keadaan ibu aku. Ibu aku penyelamat aku. Jadi kita nak mindset anak-anak tu diterapkan dengan macam tu. Jadi kita kena pasti dulu keperluan dia apa. Bila kita kena pasti, kita tukar mood suasana dia. Bila suasana tu dah okey, baru kita tanya dia. Jangan benda penting, jangan lepaskan peluang untuk kita sebagai ibu memahami anak-anak ketika selepas dia mengamuk, selepas dia tantrum. Itulah peluang paling dekat, konteks yang paling dekat untuk kita rapat dengan dia. Untuk dia percaya diri bahawa ibu ini memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan dia. Yang perlukan dan kesannya tu nanti memberi impak kepada macam mana cara dia layan adik-adik dia. Tanpa kita sedar. Jadi penting untuk kita pastikan, kenal pasti dulu punca dia rasa tak puas hati, dia ngamuk, lalu ubah mood dia. Mood dia atau suasana ketika dia ngamuk tu, dan lepas dia dah okey, baru tanya, wajib tanya dengan cara kontens yang baik, body language yang terbaik supaya dia rasa ibu dia ada untuk diri dia. Itu penting sebenarnya. Okey Fia? Okey, terima kasih banyak sangat membantu. Okey, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum saya akhiri, saya ingin menjemput Puan Eva. Beliau ingin menyampaikan sedikit info. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kehadiran hari ini. Alhamdulillah untuk program pertama kita, program yang kita baru nak buat pada hari ini. Alhamdulillah untuk dalam lebih kurang 60 orang, agak memberangsangkan, dan insyaAllah kita promote lagi program-program ni untuk kita, untuk jiran-jiran kita yang lain tu akan join untuk sesi-sesi akan datang. Dan seperti yang kita tahu kita nak membina masjid kat taman kita ni, dan
kalau kita perasan selalu ada promosi-promosi masjid yang beberapa antara kita yang lakukan sama ada dengan secara formal ataupun tak formal. So itu adalah salah satu fokus daripada Biro Wanita Masjid, Biro Masjid Wanita lah yang kita nak ketengahkan promosi berkala. Supaya dengan promosi-promosi yang kami jalankan ni nak minta semua orang tolong sebarkan sebanyak yang boleh dalam kita punya grup WhatsApp, Facebook kita, kepada kenalan-kenalan kita, sebarkan sebanyak yang boleh. Alhamdulillah dengan perkongsian daripada kita semua, ada orang yang telefon pihak AJK, ada orang yang datang rumah, dia serahkan duit. Macam semalam saya delivery delivery tu ada orang yang serahkan duit RM100. Alhamdulillah. Nampak ini semua adalah hasil daripada perkongsian kita selama ni kan. Okey. Jadi itulah kita nak ajak kalau boleh pada semua orang, kita ambil inisiatif ni, kita ambil tanggungjawab kita ni untuk kita jalankan lagi promosi. Dan ajak juga kita punya bagi yang tak like lagi Facebook, tak follow lagi Instagram, melalui sekarang ni dah boleh like, dah boleh komen apa-apa post yang pihak AJK pembinaan masjid, kalau ada apa-apa post lah kan. Dan kita nak ajak lagi bersama-sama untuk dalam pembinaan masjid ni lah. Sebab dia bukannya tolong saya ataupun dia bukannya tolong pihak AJK, tapi sebenarnya kita tolong diri kita sendiri. Kita nak dapatkan masjid ni adalah untuk semua orang. Bukan untuk sesiapa ataupun bukan untuk KRT, bukan untuk sesiapa pun dalam ni. Tetapi adalah untuk kita yang nak guna. Jadi takkan kita nak tengok selain dengan adanya masjid ni dia memberi prasarana ataupun nilai tambah pada kita punya rumah ni kan. Tapi sebenarnya ini adalah untuk keperluan kita, tanggungjawab kita. Jadi kita nak ajak ramai-ramai untuk tampil sama-sama secara langsung ataupun tak langsung. Tidak kira dengan mungkin dengan sedekah kita, mungkin dengan ajakan kita dekat dalam grup-grup kita, mungkin perkongsian kita pada apa-apa yang iklan ke macam tu kan. InsyaAllah dengan semua perkongsian ni akan mengajak lagi lebih ramai untuk menderma lah pada masjid ni. Okay, akhir sekali terima kasih juga untuk pada semua yang join. Semoga untuk sesi-sesi akan datang akan lebih ramai lagi yang join. Apa-apa cadangan boleh PM pada mana-mana AJK, insyaAllah kami akan cuba improve lah dan cuba buat yang terbaik insyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Eva. Baik, di hujung pertemuan kita pada malam ni, sama juga saya ingin ingatkan semula, sebenarnya tujuan kita menganjurkan program ini adalah di bawah Biro Media Pembinaan Masjid Taman Saintek Senai. Kami AJK Janita bekerjasama bersama dengan AJK Pembinaan Masjid. Jadi jika ada apa-apa cadangan boleh beritahu kami. Dan teruslah menyokong kami sebagai wakil. Kami ni wakil saja sebenarnya. Jadi anda menyampaikan iklan-iklan untuk sedekah infak online ni pun sebenarnya adalah tanggungjawab bersama. Dan betul kata Puan Eva, masjid ni bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita juga. Sama macam mana kita mendirikan agama kita, macam itulah usaha kita, sedaya upaya kita kena buat lah, insyaAllah. Semoga apa usaha baik yang kita buat akan dibalas baik oleh Allah, insyaAllah. Okey, baiklah, tepat pukul 10 malam kita punya dating malam ni kan. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan.